Itu yang saya kata, apabila kita membuat parti politik hanya untuk menang pilihan raya, parti politik itu tidak akan kekal lama. Saya bagi contoh, I think malam tadi, Parti Berjaya ditubuhkan semata-mata untuk menjatuhkan kerajaan USNO. ketika itu. Menjatuhkan kerajaan USNO. Apabila parti itu kalah pilihan raya 1985, dia hanya bertahan 5 tahun. Dia hilang akar umbi. Dia tidak ada sebab niat dia semata-mata mau jadi kerajaan. Menjadi bila dia tidak jadi kerajaan, matlamatnya itu habis, berakhir. Berbanding dengan USNO yang ditubuhkan untuk merdekakan Sabah, untuk membela golongan Bumi Putra Islam. Apabila dia memerintah daripada tahun 67 hingga 76 dan dia kalah, 5 pilihan raya lagi dia ikut. Dan tidak pernah pun calon USNO masa itu hilang deposit dan sebagainya. Dia boleh paling sedikit dia pernah kalah tahun 81, USNO tinggal 3 kursi. Berjaya menang 45. Tetapi lepas itu dia menang 16, menang 11, pernah menang 20. Jadi akar umbi tetap menyokong parti yang ada falsafah perjuangan berbanding dengan parti yang ditubuhkan hanya untuk jadi kerajaan, hanya untuk memerintah. Itu sebab saya pernah tulis, apabila ahli-ahli UMNO pada 2018 keluar menyertai bersatu. Menyertai bersatu kerana ingin berada dalam kerajaan. Apabila bersatu kalah, mereka tinggalkan bersatu. Mereka buat parti baru yang tujuannya pun untuk menang pilihan raya. Parti yang sekarang ni yang ditubuhkan itu, yang saya sebut parti yang tujuan untuk menang pilihan raya itu ialah PGRS. Kemudian yang menjadi tonggak kepada kerajaan JRS. Dia hanya untuk menang pilihan raya. Dia bukan parti yang tujuannya untuk membela hak Sabah, untuk menuntut 40%, menuntut tidak ada dalam dia punya agenda. Dia hanya satu parti untuk orang melompat daripada bersatu menyertai parti itu. Ini tidak dalam sejarah Malaysia, inilah satu-satunya parti yang menyediakan untuk orang melompat. Soal prinsip ya. Soal prinsip. Kalau sebut PKR ditubuhkan dulu kerana membela Anwar Ibrahim. Dia ada tujuan. PAS ditubuhkan kerana menjadikan Malaysia sebuah negara Islam. UMNO ditubuhkan untuk memerdekakan Malaysia. MCA untuk membela nasib orang Cina. Begitu juga MIC. Ini PGRS satu-satunya parti untuk memberi tempat kepada orang melompat. Jadi tidak ada dalam sejarah. Inilah pertama kali. PGRS ni dia menang dulu pun pada pilihan raya 2020 waktu kita lawan Warisan. Dia menang kerana akar umbi UMNO. Sebab dia baru tubuh sebulan, takkan dia ada akar umbi. Jadi dia menang kerana akar umbi UMNO. Dan kita mesti ingat PGRS ni hanya di kawasan di mana UMNO bertanding. Dan UMNO dengan lapang dada, kau tandinglah di Sulaiman Ajiji, bertandinglah kamu di Tempasuk dan sebagainya. Selepas itu yang menjadikan PGRS ini ada ahli kerana orang-orang melompat. Macam Arsyad daripada Tempasuk, Jasni Daya daripada Pantai Dalit, Suradi daripada Tanjung Batu. Tanjung Batu ke? Tanjung Batu. Kemudian ada 2-3 orang lagi, ada 5 orang. Sahelmi daripada Tanjung Keramat. Ini semua menang kursi UMNO sekarang dalam PGRS. Jadi bagaimana kita mengatakan parti itu boleh kekal, sedangkan tonggak dia ialah UMNO. Itu saya selalu berhujah, UMNO, Warisan dan PGRS ini mengambil air dari telaga yang sama. Telaga yang sama. Jadi tidak ada jaminan PGRS akan dapat ambil air yang memangnya orang itu penyokong-penyokong umbi parti UMNO atau Warisan. Jadi ini ya nampak yang mengatur kerjasama adalah di peringkat persekutuan. Yang diumum oleh Biro Politik hanya BNPH. Ya, BNPH. Jadi
oleh karena kerajaan GRS ini dapat dipertahankan, kerajaan GRS ini dapat dipertahankan dulu kerana sokongan daripada 7 wakil rakyat daripada PH. Maka sebab itu PH DAP pertama kali dalam kerajaan ini, dalam kerajaan memerintah negeri Sabah ni tidak pernah DAP ni jadi menteri. Ia jadi menteri kerana GRS. Jadi barangkali dia merasakan untuk GRS ini lebih cemerlang, dia mau bekerjasama dengan DAP. Walaupun pada awalnya PH itu tidak disebut bekerjasama dengan GRS. Jadi saya fikir dengan BN tidak ada masalah untuk kerjasama dengan PH. Sebab dalam analisis saya, contohnya kawasan kursi Dun Telupit 47N47. Di mana calon itu adalah calon APCO dulu, lawan dengan PBS. Kemenangan PBS itu agak tipis, dan UMNO akan tidak bertanding misalnya, akan menyokong APCO. Peluang itu lebih besar. Dan APCO harus tidak bertanding di Labuk, memberi peluang pula kepada calon UMNO. Tetapi kalau kerjasama PH dengan BN itu tidak begitu kukuh, katakan PH bermain 2 kolam, katakan di Telupit dia pun tidak mengundi UMNO, orang UMNO tidak mengundi APCO, orang APCO akan balas tidak mengundi UMNO di Labuk. Jadi kerjasama itu mestilah benar-benar kita ikat. Misalnya Datuk Ewan Benedict, Datuk Seri Bung harus benar-benar bekerjasama. Contoh satu lagi, Tanjung Haru misalnya. Tanjung Haru, kalau calon dipilih mewakili gabungan BNPH itu adalah daripada Barisan Nasional, katalah kita pilih timbalan ketua bahagian Ridwan Akli sebagai contoh. Kalau dia bertembung dengan calon warisan, dengan sokongan PKR, dengan DAP, kita tidak ada masalah menang. Sepatutnya. Tidak ada masalah. Tetapi sama ada PKR dengan DAP ini benar-benar menyokong BN. Kita boleh tahu mereka betul-betul jujur atau tidak. Dan mereka tahu yang boleh membalas dendam dengan PH ini hanya UMNO. Sebab kita mengundi di peringkat federal. Betul. Dan UMNO di Semenanjung akan menolak PH. Jadi ini menyedarkan PH bahawa kerjasama yang harus dipertahankan ialah BNPH. Bukannya PH GRS. Jadi kita kena faham. Kena faham. Kadang-kadang kerana kepentingan pribadi yang berhormat itulah. Dan ini sebenarnya kalau di Sabah ada 1-2 orang saja pemimpin, bila dia lompat dia dapat bawa penyokong dia. Tetapi banyak kes bila dia melompat dia gagal selepas itu. Mungkin ada 1-2 yang berjaya, macam mungkin di Tongod, Datuk Masyong Bana, dia boleh bertanding bebas, dia menang, dia boleh bertanding apa parti dia menang. Begitu juga Datuk Rubin Balang. Ini orang-orang veteran yang banyak budinya. Jadi tidak semua orang begitu. Sebab ada orang ini ikut politik menyokong parti, ada orang mengikut pemimpin. Tetapi saya yakin kalau orang macam Datuk Ketua Menteri, dia bertanding di Sulaman, dia masih menang. Masih menang.